السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang untuk kita tambah ilmu sikit lagi, untuk kita memperbaiki kehidupan kita supaya hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam, dan hari ini kita buat preparation untuk lebih baik keesokan harinya. InsyaAllah hari ini kalau tengok tajuknya, Ya Allah izinkan aku bertemu dengan Ramadanmu. Inilah tajuk yang setiap tahun kita boleh dengar, dengan kadang-kadang lebih kurang macam tu je kita tu. Tu kan ya. Tapi baguslah. Bagus ya, ada apa? Ada kehendak untuk melakukan kebaikan, untuk membebaskan diri kita daripada segala kekurangan dan menambah diri kita kepada kelengkapan atau kesempurnaan, terutama dalam mencari redha Allah dan juga dalam menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama sekali kalau biasa kita dengar bermula pada bulan Rejab, kita akan dengar doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yakni, ya Allah berkatilah kami akan Rejab dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan Ramadanmu. Dalam bab doa ini, pertama dari sudut ilmiahnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dibawa oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini dibawa oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awthan dan lain-lain. Hadis ini dibawa juga daripada Zaidah bin Abi Ruqan. Dan hadis ini adalah hadis yang mungkar, da'ifun jiddan, dan dilaporkan semuanya da'if oleh riwayat Imam At-Tabrani, Baihaqi, Ibnu Rajab dan An-Nawawi. Simple. Tu mula-mula sekali. Bila kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, jawaban dia, doa ni hadis yang datang daripada bukan sekadar daif, lemah, tapi daifun jiddan, terlalu lemah. Malah tu daif tu mungkar, ada dusta di dalamnya. Ini semua jumhur menyatakan sedemikian. Jadi dalam kedudukan, adakah hadis ini sahih? Jawapannya tidak sahih. Yang tu kita kena terima. Ustaz, saya dah berdoa 20 tahun dah. Bukan kira awak berdoa atau tidak. Dari sudut ilmunya menyatakan ianya tidak sahih. Tetapi dalam hal pengajian kita bukan hanya fiqhul hadis, tapi kita kena belajar juga dari sudut pembacaan doa. Apa-apa sahaja doa yang selagi membawa kepada kebaikan, kalau sekadar dia doa dan dia tidak meletakkan apa-apa fadilat, maka hukum diharuskan kita menggunakan doa tersebut. Tak adalah salah. Yang salahnya bila kita kata, kena baca ni doa ni, Nabi baca ni, yang tu salah. Yang tu salah. Tapi kenapa baca? Iyalah nak harap-harap dapat keberkatan, harap-harap jumpa Ramadan. Itu okey, tak ada masalah. Maka yang tu dulu saya selalu nak bagi tahu yang tu. Sahih atau tidak? Jawapannya ianya tidak sahih. Ya, tidak sahih. Ni datang dah ni. Saya 2 hari lepas
forum dengan Datuk Mufti Selangor dengan Dr. Sharifah Hayati di Masjid Al-Ahmadi, Rantau Panjang, Kelang. Ada duk sembang-sembang sebelum forum tu pun dah ada orang tanya dah. Hadis berhubung dengan apabila tibanya bulan Ramadan, sebelum datangnya Ramadan, barang siapa yang tidak minta ampun kepada mak bapaknya, pasangan hidupnya, sahabat handainya, ahli keluarganya, maka sesungguhnya Ramadan itu sia-sialah baginya. Hadis tu palsu, haram didengari, melainkan diceritakan kepalsuannya. Itu dia dah mula dah. Okey, baik. Jadi dasar ilmunya mengatakan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu adalah doa yang dikaitkan dengan Nabi tetapi diputuskan ianya bukan daripada Nabi, ianya hadis dhaifun jiddan, dhaif yang mungkar. Tetapi dari sudut pembacaannya dalam fiqhul hadis, maka hadis yang tiada sangkut paut dengan fadilat tertentu, kalau dia sekadar merupakan doa yang umum, maka tak ada masalah. Contoh kita baca hadis Allahumma barik lana fi apa doa makan, lupa dah. Fi ma razaqna. Doa makan pun lupa. Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina azabannar tu kan. Hadis tu pun dhaif. Saya tak apa hafal sebab saya tak baca. Saya baca bismillah ya. Kan. Nabi makan baca bismillah ya, sikit je Nabi makan. Kita baca doa nala punya panjang satu talam. Dia lain. Okey, baik. Jadi sekadar nak baca doa tak jadi masalah, tapi jangan disabitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada tekanan sikit daripada ulama-ulama salaf, maka mereka itu meletakkan doa ni memang kuat untuk jumpa Ramadan. Jadi tak ada masalah kalau kita nak beramal dengan hadis itu, melainkan kita kaitkan yang itu kita salah. Yang tu salah. Ini berhubung bagaimana kita nak teruja nak jumpa dengan Ramadan al-Mubarak. Baik, ada juga doa yang sahih yang diamalkan oleh para ulama salafus salih. Bukan doa dari Nabi. Zaman Nabi ada para sahabat dan sahabiah. Satu. Selepas Nabi meninggal, maka lahirlah golongan tabi'in. Tabi'in jumpa sahabat, tak pernah jumpa Nabi. Selepas sahabat semua meninggal, lahirlah generasi kemudiannya tabi'ut tabi'in. Yang berjumpa dengan tabi'in, tak jumpa sahabat, jauh daripada Nabi. Selesai meninggalnya tabi'in, maka datanglah golongan yang dipanggil sebagai salafus salihin. Ataupun dipanggil sebagai kaum salafi. Orang yang dekat dengan para ulama yang dekat dengan Nabi SAW. Di kalangan para ulama, terutama ulama-ulama salaf ini, maka mereka beramal dengan doa Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, tolong sejahterakan aku dengan datangnya Ramadan ini. Wasallim Ramadana li, dan sejahterakan Ramadan itu bagi aku. Watasallimhu minni mutaqabbala, terimalah terimalah daripadaku ibadahku. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, Abu Nu'aim dalam Al-Asbahani, dalam Hilya Al-Awliya. Bukan datang daripada Nabi, tapi amalan daripada para ulama. Maka bila kita melihat dari doa-doa ini, apa kedudukan kita yang teruja nak masuk Ramadan ini? Ya Allah, ya Tuhanku, pertemukan aku dengan Ramadanmu, ya Allah. Satu lagi, ya Allah, ya Tuhanku, rezekikan aku dengan Lailatul Qadarmu, ya Allah. Dua benda yang sepatutnya ada pada kita yang kita teruja nak masuk Ramadan, maka itu adalah sifat yang perlu ada dalam kehidupan kita.
Kita bila nak masuk Ramadan, jangan tiba-tiba, habis roti canai. Teh tarik, tak boleh dah. Ni kan itu kepala ikan. Bukan jauh kepala ikan kan. Kepala ikan ni bukan jauh tu. Kan? Jadi tak boleh dah. Bukan. Jangan ada perasaan sedemikian. Kita tahu, salafus salih, mereka ini, nak datang 6 bulan sebelum Ramadan, dia doa dah. Dia doa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan 6 bulan sebelum. Kan? Dan selepas itu, mereka rindukan Ramadan tu. Rindu. Tu sampai macam tu punya. Dikatakan sifat yang ada pada para salafus salih. Maka kita kena ada dalam hidup kita ini, alhamdulillah, kita di antara hamba Allah yang masih diberi ruang harap-harapnya. Hari ini kita ada pada 16 Syakban. Kita ada tempoh lebih kurang, kalau 30 hari Syakban, ada 14 hari lagi. Kalaulah Syakban 29 hari, ada lagi 13 hari lagi. Maka ada ruang untuk kita terus-menerus melakukan kebaikan. Bagi pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang tak puasa pada bulan Syakban di awal, maka haramnya bagi puasa selepas 15 hari bulan. Itu mutlak daripada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang daripada 1 sampai 15 tak puasa, tiba-tiba 16 hari bulan tergedik-gedik nak puasa, maka hukumnya haram. Haram bagi mazhab Imam Syafi'i. Melainkan orang puasa nazar, perempuan atau lelaki yang belum selesai dia punya keuzuran qada tu, tak tahulah kita uzur bila pun tak tahu. Contohlah, yang tu saja itu boleh. Tapi saja-saja nak puasa sunat, bagi pandangan Imam Syafi'i mutlak haram. Tapi bukan pandangan semua. Jumhur ulama bersandarkan hadis mengatakan dibolehkan berpuasa selepas 15 hari bulan. Saya mengambil pandangan itu. Sebab Aisyah kata Nabi SAW berpuasa banyak. Dan ada hadis yang cuma larang ni adalah 28, 29 jangan puasa. 2 hari sebelum Ramadan. Yang lain, shalom beteh. Boleh, puasalah sebanyak mungkin pun tak ada masalah. Cuma kalau siapa ambil pandangan Imam Syafi'i, tak boleh lah. Saya mengambil pandangan jumhur berpandukan hadis-hadis yang sahih, maka sebenarnya dibolehkan berpuasa, Ustaz. Saya first half of Syakban ni langsung tak puasa. Kenduri banyak. Birthday party pun time waktu tu rugi, Ustaz, kau tak makan kambing. Contoh, dia main second half of Syakban ni, saya free, nak puasa boleh puasa. Itu kan ya. Yang tak best tu, first half tak puasa, second half tak puasa. Yang tu je. Maka itu ruang untuk kita melakukan kebaikan. Baik, dari sudut keterujaan kita nak sambut Ramadan ini, saya nak share satu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Arnaud, seorang ahli hadis terkemuka. Apa hadis ni kata? Nabi SAW telah bersabda, "Qad ja'akum Ramadanu." Telah datang kepada kalian Ramadan itu. Syahrum mubarakun, iaitu bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkatan. Iftaradallahu alaikumus siyamah, difardukan atas kalian bagi orang yang layak puasa fardu pada bulan ini. Puasa zaman Nabi Adam ada. Puasa bila dia buat dosa dia puasa. Zaman Nabi Musa AS ada puasa 30 hari, 40 hari sehingga ditambah sampai 50 hari. Zaman Bani Israel, puasa 3 hari dalam 1 bulan dan puasa hari Ashura dan sebagainya. Tapi kita ni puasa ni 1 bulan, bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan yang penuh keberkatan itu Allah buka pintu syurga. Wa tughlaqu fi abwabu jahannam, Allah kunci dan tutup rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, Allah bahasa dia macam mana ya? Syaitan ini diikat atau dibelenggu
syaitan pada waktu itu. Fihi lailatu khairum min alfisah. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa-siapa yang memang tak mau, dia confirm tak dapat. Bahasa mudah digunakan. Ada berapa pesanan, tuan-tuan perempuan? Mari kita cek. Pesanan pertama, qad ja'akum ramadhanu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ada orang lain mati Sya'ban, ada orang lain mati Rejab, ada orang lain mati. Kita alhamdulillah berapa kali kolek tak mati-mati. Kencing manis cek 27, darah tinggi 240. Elok, tak ada masalah. Kena COVID 3 kali elok, tak ada masalah. Ada orang kena COVID, kena apa? Ditidurkan. Alhamdulillah sihat. Sebab kita dulu risau dengar bila ditidurkan ya. Habis, tak ada harapan. Tapi ada. Sihat walafiat. Kenapa? Itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi kita jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini. Allah peringatkan kita. Nabi peringatkan Syahrum Mubarakun. Bulan itu ada keberkatan. Hang senyum pahala lebih. Hang bagi makan ahli keluarga pahala lebih. Hang mai kerja pahala lebih. Hang buat apa sahaja pun pahala lebih. Manusia kalau dia tak mau, rugi. Tawaran Allah Ta'ala bagi ni bulan Ramadan bukan kata 700 kali ganda. Malah lebih daripada itu mengikut hak yang Allah nak bagi kepada kita. Tak ada sikit pun yang kurang pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini nikmat. Kalau kita tengoklah kan, 3 yang utama saja. Apa kata Nabi? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang berpuasa kerana iman dan harapkan pahala dari Allah, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Itu puasa. Wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya, awak nak buat 8 boleh, kalau rajin buat 20, rajin lagi buat 40, tak ada harapan. Begitu. Ada contoh lah. Imam Hanafi kata boleh buat sampai 44, boleh. Dia duk gaduh 8 dengan 20, 8 cuba buat 40 tengok. Itu kan ya. Jadi selesai. Maka siapa menghidupkan malam Ramadannya, tarawih ke, tahajud ke, sedekah orang berbuka ke, baca Quran ke, ya apa sahajalah dia menghidupkan malamnya itu, maka dia diampunkan dosa. Tapi syaratnya apa? Syarat dia buat lillahi ta'ala dan dia itu mengharap pahala semata-mata dari Allah. Itu 2. Ada lagi satu besar juga. Wa man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadarnya atau malam Al-Qadarnya dengan iman dan harap pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosanya yang telah lalu. Berapa banyak keampunan yang Allah nak bagi pada kita. Itulah kasihnya Allah kepada hambanya. Cuma kita tak berapa kasih kepada diri sendiri. Kita tak berapa kasih. Walaupun Allah memberi tawaran. Hampa nak tak? Hampa nak tak? Aku nak bagi, aku nak bagi, aku nak bagi. Kita secara automatik kita kata tak payah, tak payah, tak payah. Tu kan? Kenapa? Sebab tubuh badan kita itu macam tu. Tidak menerima pemberian yang sedang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrum mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Difardukan atas kalian puasa. Lelaki dan perempuan yang mukallaf. Mukallaf ni kalau ikut umurnya atas daripada umur 15 tahun dan ke atas, itu paling lewat lah umur. Ada orang perempuan kata, Ustaz, budak tu Ustaz datang haid umur darjah 11 tahun. Adakah dia mukallaf? Belum tentu. Dia datang haid ya, main teng-teng kiri kanan. Tu kadang-kadang dia datang haid sahaja.
pakai seluar pendek lari merata-rata dengan kawan-kawan dia. Dia pun tak apa faham lagi. Belum tentu lagi. Ya. Jadi bukanlah tanda dia haid, walaupun asasnya haid lah. Tapi kalau akal dia tak sampai, dia tak boleh masuk mukallaf lagi. Ya. Maka kita katakan, kalau nak tengok mukallaf dia, Sayyidina Ali dengan Abdullah ibn Umar minta kebenaran untuk pergi perang umur 14 tahun. Kata Nabi, pulanglah. Next year, umur 15 tahun, Sayyidina Ali, Abdullah ibn Umar, ya Rasulullah, aku nak pergi perang. Nabi kata, jom. 15 tahun jadi panglima perang, duduk saf paling depan. Kita 55 tahun, saf semayang depan pun tak pergi. Main masjid, duduk cari tiang, cari dinding. Ramai juga cari dinding. Ya betul. Sungguh, Allah. Patut kita makin tua, makin berebut, oh, duduk saf pertama ni, relax. Yang best sekali, dia dah boleh duduk saf pertama. Dia pelawar orang lain, sila. La ilaha illallah. Kalau ia pun bodoh, jangan cerita ke orang yang hang tu bodoh. Sungguhlah. Lompat pergi duduk depan, itu nikmat. Ya, nikmat yang paling besar. Baik. Puasa ni, semua orang difardukan, melainkan kelayakan tertentu, dia tak boleh puasa, tak ada masalah. Dia tak macam salat. Kalau awak mengandung contohnya, ya, risau tentang diri awak atau risau tentang baby, maka boleh cuti, tak ada masalah. Kalau awak menyusukan bayi pun macam tu juga, tak ada masalah, boleh cuti. Cuma kuatkan kekuatan itu besok boleh qada ke tidak. Lebih kurang macam tu. Kita ni naik kapal terbang daripada KLIA, turun di Pulau Pinang. Lebih kurang 48 minit. Turun di Pulau Pinang, turun saja bau nasi kandang. Turun saja di Pulau Pinang, bau nasi kandang. Kampung Melayu, Nalareka. Kan? Maka kita pun berbuka. Boleh tak boleh? Boleh lah. Sebab lebih daripada 2 marhalah. Ustaz naik kapal terbang, Ustaz. Bukan kira naik kapal terbang. Sebab tu bila kita bawa kereta bulan Ramadan, kita berhenti di R&R. Ada orang berkelah dekat bawah pokok. Jangan ambil gambar masuk dalam Facebook. Jangan pandai-pandai ambil gambar apa mereka ni makan di khalayak ramai. Tak, dia layak makan. Ketika itu dia layak. Bukan dia saja-saja nak tunjuk. Tapi waktu tu dia layak kerana dia adalah musafir. Gitu. Ya. Jadi kena faham dari sudut tu. Dalam bab ni, iftaradallahu alaikum siyamah, puasa kita itu, dia kena seiring dengan amalan Nabi. Pertama sekali, bila dah nak masuk kata esok nak puasa, kita kena ada niat. Niat kita tak payah susah-susah. Nawaitu sauma ghadin arba'a raka'atin. Waduh. Campur solat dengan puasa. Tu kan. Dia dah tak payah macam tu. Cukup niat dalam hati, cukup. Dan apabila kita bangun untuk sahur, maka itu tugasan kita adalah ada niat nak puasa. Selesai. Cukuplah. Itu satu nikmat dia. Seboleh mungkin bulan Ramadan bangun awal sikit. Memang kita nak sahur, memang bangun awal lah kan. Sekarang ni masuk 6.17 ke lebih kurang dah. 6.17 minit. 6.17 minit. Sahur yang paling baik adalah lebih kurang 10 minit sebelum azan. 10 minit. Kita tak ada harapan sebab lauk banyak. Lauk kita banyak, tak sempat kan. Betul, kita punya lauk terkejut tu macam kenduri arwah tu lauk. Kan? Bayangkan bersahur macam kenduri arwah, berbuka kenduri kahwin. Tu kan. Jadi perkara ni memang tak sepatutnya berlaku lah. Orang perempuan dan orang lelaki bangun. Orang lelaki terutamanya, tak apalah, lewat-lewat baru kita bangun pukul 5 pagi contohnya. Orang perempuan bangun-bangun, pergi panaskan lauk semalam dah masak, dah apa lebih kurang. Lebih-lebih simple-simple cukup lah. Orang perempuan tak payah masak banyak-banyak sangat lah. Masak, cuma orang Melayu sebab dia tak boleh lari daripada makan nasi. Jadi dia tak apalah, buatlah asam pedas. Bubuk ikan dah ada dalam tu. Sayur pun dah ada dalam tu. Apa pun cukup lah yang tu sudah makan dengan nasi. Makan sikit-sikit, jangan banyak-banyak sangat. Ini tambah sampai 3 kali. Ni kan, makan ke minta darah. Sahur tambah sampai 3 kali. Dia kata, Ustaz, saya risau takut lapar.
Alhamdulillah Ustaz, sepanjang bulan kenyang aja. Tak puasa, memang tugas kita nak rasa lapar, biar rasa susah orang ni. Ini lain macam. Sendawa sepanjang hari. Tu tak kena gaya lah. Sahur Nabi, bila sahabat kata khamsina ayatan, yakni bila baca ayat 50 ayat azan subuh. Itu je. Maka kalau kita baca surah Yasin 15 minit, 83 ayat. So lebih kurang 10 minit sebelum azan subuh, itulah waktu sahur yang baik. Cuma kita tak boleh buat sebab kita lauk banyak. Ya kan ya? Sahur Nabi kadang makan roti, kadang makan kurma ataupun anggur. Yang itu sahaja. Yang sahur Nabi. Nabi tak banyak pilihan, tapi kita banyak pilihan. Saya tak tahulah Grab Food dengan Food Panda ada ke tidak besok. Waktu itu. Yang tu saya tak tahu lagi. Kalau ada, saya ingat laku juga. Jadi yang tu saja. Apa yang kita buat, so makan agak-agak ala kadar, lebih kurang cukup. Bagi orang Melayu, memang dia kena ambil masa makan tu at least sekurang-kurangnya setengah jam lah. Mana nak senduk nasi, mana nak buat teh-o, mana nak itu. Ini dia ambil masa setengah jam. So apa kita boleh buat? 5.45 kita makan. Sahur. Tapi hang bangunlah pukul 5. Bangun pukul 5. Sahur bukan hanya bangun untuk makan. Tapi sahur adalah waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bangun solat tahajud 2 rakaat. Kenapa buat 2 Ustaz? Sebab malam tadi dah buat 8. Tarawih. Tu pun tahajud juga. Cukuplah 8. Okey ke Ustaz? Cukup. Cukuplah hang dulu langsung tak buat. Cukuplah ni buat 2 kira okey tu. Kan ya? Ataupun ada orang semalam dia buat 20. Kira Ridwan buat berapa? 20. Oh, kalau ada tazkirah 8. Kalau tak ada 20. Okey. Cuma saya terpaksa cuti lah bulan ni. Jadi itu, ya, siapa yang buat 8 alhamdulillah, dah siapa ada buat 20 pun alhamdulillah, tak ada masalah. So bangun buat tahajud berapa rakaat? 2 cukup lah. Memang muka kita pun layak 2 je. Tu kan. Baca pun yang simple-simple sudah. Cukup, selesai. Kemudian nak solat tahajud boleh, nak baca Quran boleh, sementara isteri kita panaskan lauk tu. Kan ya? Jangan hanya bangun sekedar untuk makan dan minum, bukan. Sebab tu Nabi kata bersahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Bukan soal makan tu, tapi soal pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia, lalu memberi keampunan dan memakbulkan segala permintaan dan juga menunaikan segala perlindungan kepada orang yang meminta kepadanya. Itu hadis Muslim, riwayat yang sahih. Maka kita jaga sahur kita dengan baik dan buatlah 2 rakaat solat tahajud. Witir tak payah buat dah, sebab malam tadi dah buat dah bersama imam. La witrani fil lailah. Dan tiada 2 witir dalam satu malam. Ni nak bagi tahu juga pada kita ni, orang yang cerdik-cerdik kadang-kadang tak cerdik. Pasal apa? Pergi sembahyang tarawih. Habis-habis 8 dia pun ghostan seluruh. Imam buat sebelah lah, tambah dengan 3. Dia pun ghostan. Kita tanya, pakcik nak pergi mana? Saya 8 dah selesai. Saya simpan witir, balik esok nak solat tahajud. Itulah kebodohan yang paling teruk. Ya ke Ustaz? Betul? Pasal apa? Sebab hadis Nabi kata, siapa-siapa yang solat bersama imam pada malam Ramadan sehingga imam selesai, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Tak payah simpan yang tu. Tak payah simpan, selesaikan semua. Kalau 11-11, kalau 23-23. Cuma pipi masjid tu imam buat 20. Tak kena lagi dah. Kita plan 8. Tu imam buat 20. Ustaz boleh tak berhenti macam ni? Berhenti, pergi morek dulu. Saat lagi tu imam buat witir, baru masuk. Tak cik ya. Itu tak kena. Tak kena dengan hadis Nabi SAW. Itu kita nak kena faham. Okey? Baik. Jadi, solat witir tak perlu. Tahajud je. Lepas tu kita sahur. Kemudian, carilah ruang solat subuh berjamaah di masjid. Yang ni memang jelaslah besar pahalanya. Jangan tinggal 2 rakaat solat sunat
Solat sunat subuh, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada orang tanya pada saya hari itu, dia ejen insurans, takaful lah. Kata, Ustaz, macam mana kita nak lebarkan macam ni. Saya kata, hang tak payah susah. Nombor 1 sekali, hang ambil tawaran Allah Ta'ala dulu, buat 2 rakaat solat sunat subuh, mohon Allah lapangkan rezeki. Yang kedua, hari Jumaat jangan baca Yasin, baca Al-Kahfi sebab Allah bagi cahaya sepanjang minggu. Yang ketiga, banyakkan istighfar. Alhamdulillah, dia beramal, dia kata Alhamdulillah. Ya, ada kelapangan di dalam dunia dia tu, ada kelapangan dan malah dapat kongsi rezeki dengan mak dengan ayah dia. 3 benda saja. Solat sunat, qabliyah subuh, tapi jangan subuh tak sembahyang. Tu berapa lah. Sebab sembahyang raya penuh, berdondon-dondon sembahyang raya, subuh tak sembahyang. Tu kan dia. Kemudian baca hari Jumaat, baca Al-Kahfi. Kemudian perbanyakkan istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini lebih kurang kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala offer pada kita, yakni tentang bulan Ramadan yang di dalamnya itu disuruh kita berpuasa dengan puasa yang benar-benar. Maksudnya puasa yang buat baik, cegah mungkar. Ini kita mulut tak makan. Tapi mulut mengata orang boleh tahan. Masuk, pancikat saja. Hang tahu tak? Mana aku tahu? Hang nak tahu tak? Dah mula. Sebab itu ada orang berbicara tentang jaga-jaga jangan batal puasa. Tapi kita lupa jaga-jaga jangan batal pahala puasa. Tu tak batal. Makan tidak, minum tidak, berjimak di siang hari pun tidak. Tapi mengata orang daripada pagi sampai ke tengah hari. Petang tak larat nak mengata sebab dah lapar, jadi tidur. Kan? Maka kita jadi sia-sia je. Sia-sia sungguh je. Allahu Akbar. Zipkan mulut tu, jangan banyak cakap. Dulu orang kata orang perempuan ni banyak cerita. Kalau dalam masjid ni, orang lelaki ada 40 orang, senyap. Orang perempuan datang 4 orang bunyi dulu. Sekarang orang lelaki pun boleh tahan kuat mengata. AJK pun lebih kurang je. Betul. Boleh tahan juga. Duk berimpun mengata sini. Itu tak mau. Ya. Dan dalam keadaan mubarak disuruhnya berpuasa, tuftahu fi abwabul jannah. Bulan Ramadan Allah buka pintu syurga. Pasal apalah kita tak mau. Awaklah sombong sangat. Saya selalu ulang. Kita ni Allah cipta daripada apa? Daripada setitis air mani aja. Keluar daripada tempat pembuangan najis, celah kangkang aja. Bukan kita dicipta daripada Mah 916. Tu pun sombong dengan Allah Ta'ala. Allah kata, nak tak aku nak buka pintu syurga? Tak payahlah, tutup balik dulu. Tu manusia. Mulut kita tak kata, tapi tindakan kita tidak menerima tawaran Allah, membuktikan betapa besarnya kesombongan seorang hamba kepada Tuhannya. Bukan kepada tokek dan majikannya, tapi kepada Tuhannya dia sombong. Ketika Allah bagi kepada kita, Allah buka, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Apa maksud dibuka pintu syurga? Kemudahan. Amalan bulan Ramadan memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Segala macam awak sedekah untuk berbuka puasa, awak dapat pahala besar. Kan ya? Saya Alhamdulillah pusat tahfiz saya, kami cari 24,000 untuk kegunaan satu hari 1,000. Ya, selama 24 hari anak-anak duduk. Komplit dalam tempoh saya ingat sebulan selesai. Tak sampai sebulan kot. Siap, cukup dah orang bagi. Tu dia punya nikmat besar. Tuan-tuan, kalau ada masjid dan surau yang menanti-nanti, ya, yang menanti-nanti, kata siapa ada ruang nak bagi sumbangan berbuka puasa, itu paling besar sekali berbuka puasa. Bukan more. More duduk nombor 3. Nombor 1 berbuka puasa. Nombor 2 sahur. Nombor 3 baru more. Tapi kalau dah buka puasa penuh, more pun more lah. Tak apalah.
Yang ni dah. Yang jadi rugi pada kita tu, kita jenis bagi kat masjid, suruh masjid buat dulu baru kita sedekah. Isi borang tahlil arwah. Tu dia bubuh nama. Bubuh nama sampai 38 orang. Bagi RM18 lah. Kedekut baik. Ya, sungguh. So, lepas tu kalau Tok Imam tak baca nama tu, komplain pula tu. Pasal apa Tok Imam tak baca nama arwah? Tak payah baca. Ini ada masjid ni disebut daripada pukul 6.30 sampai 7.30. Tak. Apa ni? Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berhajat kepadamu, ya Allah. Tolong kurniakan keampunan pada semua yang kami berhajat. Selesai lah. Kan? Ini disebut arwah, begitu begini. Masya Allah. Kan? Jadi daripada berapa generasi disebut begitu. Maka kita ni, gambaran yang diajar dalam hadis Nabi, Nabi paling dermawan terutama bulan Ramadan, lebih laju daripada angin yang berhembus ataupun tiup. Maka kita, sebab tu preparation kita nak masuk Ramadan bukan hanya membina keikhlasan dan keampunan Allah, ya, tapi kita harus membina harta kita yang kita khaskan untuk kita buat sumbangan dan bantuan sedekah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jangan jadi bulan Ramadan pun kita al-bakhilun wal kedukutun. Kedekut ni tak sudah. Maka rugi tak? Memang sangat rugi. Ni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni Nabi kata, zalika syahrun, inilah bulan. Yaghfulun nasu anhu, iaitu bulan di mana manusia lalai di dalamnya. Sepatutnya bulan Sya'ban banyak puasa. Kita orang Melayu bulan Sya'ban banyak kenuri. Sak kenuri arwah, sak kenuri menyambut Ramadan, sak kenuri arwah. Kita baru niat nak puasa, mereka jemput, buka. Baru niat puasa, mereka jemput, buka. Memang kita mengaji fiqah, bila orang jemput, buka. Maka, tak bosa-bosa kita. Kan? Ini kadang-kadang pelik. Kenduri disuruh buat pada bulan Rejab, bukan bulan Sya'ban. Sedekah makan pada bulan Rejab. Bulan ni disuruh memperbanyakkan puasa. Yang tu. Maka lainnya, pada bulan Ramadan kita cari ruang untuk himpun sebanyak mungkin harta untuk akhirat. Dengan carilah ruang dan peluang, carilah. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Pasangan hidup kita. Tengok pun motosikal bawa, start motosikal tu 15 minit tak hidup lagi. Isteri tolonglah tengok, awak bawa kereta mai ke apa? Kerja. Suami korban. Apa saja bagi dia pun naik motosikal. Motosikal dia tu bengkak kaki, start tak hidup-hidup. Start tak hidup-hidup. Isteri mana dia tengok? Kan ya, nombor plate sengit sebelah, semua macam-macam lah. Isteri, bila ada duit, isteri buat apa? Share dengan suami. Bang, nah, wai suku. Oh, kan? Bang, nah, wai suku. Cuma saya pesan, jangan jadi 3 suku. Yang tu je. Itu nikmat paling besar. Kita orang lelaki, tengok je orang perempuan. Yang, nah, tudung bawal. Besok tenggiri, lepas tu kembung. Bagi je. Tak ada masalah apa-apa pun. Sharing lah, tak apa. Mak dengan ayah kita, apa keperluan rawatan dan perubatan. Terutama bulan Ramadan. Allahu Akbar. Cukup besar nikmatnya. Jangan simpan harta di dunia, kita akan jadi sia-sia. Tapi hantar terus ke syurga. Dengan mengirim kepada orang lain. Kirim. Masuk sini, ada tabung surau. Masuk dalam tabung surau. Kita kirim harta kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Esok lepas mati, kita tak ada harapan dah. Masa apa habis? Tu kan ya. Jadi kesimpulan kita, jangan lupa Lailatul Qadr, dia punya pahala 84 tahun. Wallahu a'lam. Sikit nak bagi tahu. Macam biasa, AJK akan buka tabung sikit nanti untuk sekolah tahfiz saya. Kalau siapa-siapa nak sedekah, dialu-alukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.